Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hendrian Shah bin Aradi Daud. Saya adalah Ketua Seksyen Pembangunan Franchise dan Khidmat Rundingan di Perbadanan Nasional. Selamat datang ke Franchise Chat. Dalam rancangan ini, anda akan mempelajari mengenai asas-asas franchise. Rancangan ini mengandungi 30 episod yang merangkumi pelbagai topik seperti cara-cara memfranchisekan perniagaan anda, latihan franchise, pembiayaan franchise dan agensi-agensi di Malaysia yang menyokong pembangunan franchise. Pada penghujung siri ini, anda akan mengetahui tentang pelbagai pakej yang ditawarkan oleh pelbagai jenama. Jika anda berminat untuk menceburi perniagaan franchise, sila ikuti Franchise Chat dan klik subscribe button. Yang pertama sekali yang kita harus fikirkan, apakah kriteria untuk franchisekan perniagaan anda? So, antara kriteria yang harus kita punya adalah, pertama, syarikat itu adalah sepatutnya sedia berhad. Kedua, ia haruslah mempunyai akaun teraudit selama 3 tahun. Dan yang ketiga, harus mempunyai keuntungan dalam perniagaan syarikat tersebut selama 2 tahun berturut-turut sekurang-kurangnya. Dan dia juga harus mempunyai daftar cop dagangan di MYPO, dan juga harus mempunyai outlet prototype untuk yang diperkenalkan kepada bakal-bakal franchisee nanti. Bila kita sebut pasal kriteria untuk franchise, kita perlukan juga dokumen-dokumen untuk memfranchisekan perniagaan tersebut. So, antara dokumen-dokumennya adalah manual operasi. So, manual operasi ini memang akan banyak orang kata inti-inti yang harus kita lihat. Seperti yang pertama, tentang latar belakang syarikat tersebut. Dalam manual operasi mesti disebutkan tentang latar belakang syarikat tersebut. Yang kedua juga tentang identiti syarikat tersebut. Maksudnya mesti ada carta organisasi, siapakah CEO dia, siapakah pengurus-pengurus di jabatan-jabatannya. Dalam manual operasi itu, bagaimana franchisor tersebut bakal franchisor tersebut memilih lokasi untuk menjalankan perniagaan tersebut. Dan juga dalam manual operasi disebutkan juga tentang pengurusan sumber manusia, strategi pemasaran dan juga penjenamaan produk tersebut. Juga dia terangkan juga dalam manual operasi tentang pengurusan sumber manusia, human resource, how to interview the employees, and all etc. lah, mengikut jawatan-jawatan yang ditawarkan. And then juga kita juga lihat dari segi aktiviti pengurusan jual beli, apakah voucher, diskaun dan sebagainya yang digunakan. Dan juga kita selitkan dalam orang kata manual operasi tersebut tentang juga pengurusan inventory, dan yang paling penting juga dalam tu adalah manual operasi teknikal. So, dalam manual operasi teknikal ni akan disebut tentang post system, apa jenis post system yang digunakan, and then juga tentang bagaimana kita menyediakan produk dan perkhidmatan kita pada orang. Bila kita sebut pasal franchise, mesti ada yang tertanya, apakah faedah franchise ini? So, dari segi franchisor, pemilik perniagaan tersebut, faedah dia adalah di mana pertama sekali jenamanya orang kata akan lebih terkenal. Boleh memasarkan produknya dengan lebih mudah sebab orang akan ingat tentang jenama-jenama yang dipasarkan. Sebagai contoh, kalau katakan you lihat pada McDonald's katakan dengan logo M tersebut, mana-mana pun you pergi, tak kira di ceruk-ceruk kampung pun, kalau you nampak logo M tu, you dah tahu dah itulah makanan. Bila menjalankan perniagaan franchise, risikonya tidaklah sepenuhnya. Dia akan berkongsi risiko tersebut dengan rakan niaganya, franchisee. Kalau kita franchisekan perniagaan kita berada di Kuala Lumpur. Kita nak buka cawangan franchise kita di Sabah dan Sarawak. Kita akan ada bakal franchisee kita di Sabah dan Sarawak yang tahu tentang pasaran, market sekeliling tersebut, dan mereka boleh menjalankan perniagaan dengan mudah. Mereka lah duta produk franchise anda. Di mana bila mereka menjalankan perniagaan tersebut, mereka tahu apa yang okey tak okey pada produk dan perkhidmatan tersebut, dan mereka boleh feedback pada you selaku business owner tersebut, franchisor yang berada di Kuala Lumpur, apa yang berlaku di sebelah sana. Jadi bila risiko dikongsi bersama, kosnya akan lebih rendah.
apakah faedah bagi kita franchisee kalau kita berminat nak menjalankan perniagaan tersebut? Ia adalah satu pengalaman, a short learning curve. Makna bila you menjalankan perniagaan di bawah franchise ni, you tidak perlu memikirkan berapa orang kata risiko yang you harus hadapinya tanpa membuat analisis. Macam contoh, kalau kita menjalankan perniagaan secara bersendirian, risikonya agak tinggi. Kita tidak tahu apa yang akan berlaku di luar sana, lokasi itu strategik ke tak strategik. Kadang-kadang kita tahu pelanggan kat situ suka ke produk kita atau tidak. And then kemudian kita tak tahu berapa yang kita akan perolehi, keuntungan atau tidak. So kebanyakannya risiko-risiko tersebut kita tidak ketahui. Itu adalah amat berbahaya. Tetapi kalau dengan menjalankan perniagaan franchise, semuanya ada. Kerana informasi-informasi tersebut akan diterangkan oleh franchisor kita, di mana franchisor akan beritahu mana lokasi-lokasi strategik untuk menjalankan perniagaan, produk manakah yang sesuai untuk diperkenalkan di kawasan persekitaran tersebut, dan juga mereka juga mempunyai perancangan jangka panjang dan jangka pendek untuk menjalankan perniagaan tersebut. Perniagaan franchise ini adalah proven, terbukti berjaya. Dan seterusnya, kalau you lihat bila dalam perniagaan franchise tersebut, sebagai franchisee kita akan mendapati economy of scale. Bila economy of scale ni bermaksud bila anda menjalankan perniagaan, kerana franchisor telah orang kata mempunyai beberapa cawangan, barang-barang yang dibeli dan diperolehinya akan mendapat kos yang lebih murah. Jadi secara tak langsung franchisee juga mendapat orang kata faedah daripada situasi tersebut. Jangan lupa ikuti di franchise chat seterusnya jika anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut apakah itu hak wilayah di dalam Akta Franchise 1998.